commercial versus editorial. Okey, video saya kali ini saya masih lagi nak bahas mengenai asas dalam microstock. Fokus video kali ini adalah untuk kita sama-sama bincangkan topik perbezaan antara foto komersial dan foto editorial. Jadi pada akhir video ni korang akan dapat belajar apa beza komersial dan editorial. Faham akan konsep kegunaan komersial dan editorial. Macam mana nak tentukan yang gambar kita shoot tu komersial ataupun editorial dan banyak lagi lah. So pastikan korang semua tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada korang yang baru tengok muka ni, nama saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Selamat datang ke YouTube channel saya. Buat korang yang dah muak tengok video ni, selamat kembali dan terima kasih sebab jadi penonton setia YouTube channel saya. Channel YouTube saya ni saya akan jadikan sebuah platform untuk review item educational ataupun opinion, podcast, video tutorial dan juga vlog mengenai aktiviti menarik yang saya buat. Okey, kembali kepada topik perbincangan kita. Jawapan yang mudah untuk kita faham beza antara komersial dan editorial content adalah lesen ataupun permit yang macam mana kita boleh gunakan. Pertama sekali kita bincang dulu apa itu RF, royalty free ataupun kita panggil sebagai komersial. Seperti mana sesuai dengan nama dia, komersial, maka konten-konten komersial boleh digunakan untuk tujuan komersial lah. Yang kedua, monetize, jualan promotion dan juga iklan produk, bisnes ataupun perkhidmatan. Konten-konten seperti ini boleh digunakan pada billboard, website, blog, brochure, Facebook ad, Instagram ad, YouTube dan juga TV komersial. Semua kenyataan saya ni saya merujuk kepada artikel yang diterbitkan sendiri oleh Shutterstock sendiri. Saya akan bagi beberapa contoh supaya korang boleh nampak gambaran yang jelas kegunaan foto komersial. Katakanlah ada satu syarikat travel agency nak promote agensi dia mengenai keindahan pemandangan landmark Kuala Lumpur. Maka syarikat travel agency ni perlu cari gambar-gambar yang digunakan ataupun dikategorikan sebagai komersial untuk kegunaan mengiklankan dia punya perkhidmatan pelancongan. Okey, contoh lain. Katakanlah saya ni ejen takaful insurance. Seperti mana yang korang tahulah kan, takaful adalah satu pelan perlindungan untuk masa hadapan. Mungkin saya nak promote produk insurans ataupun takaful saya menggunakan konsep sebuah keluarga yang terjamin masa depan dia. Jadi saya gunakan gambar family yang sedang bahagia ataupun ada reaksi muka yang happy bagi nak menunjukkan mereka ada pelan perlindungan dan masa depan yang terjamin. So dua contoh yang saya bagi ni boleh digunakan untuk kegunaan komersial. Seperti mana yang saya sebut tadi, gambar-gambar ni boleh digunakan di billboard, brochure, Facebook ad, YouTube ad, website, blog dan sebagainya. So, apa requirement ataupun keperluan yang wajib kita kena buat untuk submit gambar komersial? Pertama, korang kena ada kebenaran bertulis daripada orang yang menjadi model korang. Contohnya gambar ibu dan anak ini saya dapatkan kebenaran dari dia dulu untuk saya upload gambar ni ke stock agency dengan tujuan komersial. Nyatakan tujuan kita nak submit gambar ni secara komersial. Kebenaran bertulis ni boleh kita dapat melalui borang yang disediakan oleh Shutterstock sendiri sebagai contoh. Korang boleh juga menggunakan model release yang telah disediakan dalam Shutterstock, iaitu digital release. Kalau korang tengok kat bawah ni, dia ada tulis request new release. Tekan request new release and then okay, kat sini ada digital release type. Maknanya Shutterstock dah ada ciri baru iaitu dengan menggunakan digital release type. So kalau korang ada model ataupun property ataupun miner untuk kanak-kanak, so Shutterstock ada jalan yang lebih mudah daripada isi borang secara manual. Itu tekan continue, kemudian korang isilah nama model dan
sebagainya. Atau mungkin korang nak submit ke dalam banyak agensi, korang kenalah ada borang model release yang bersifat umum. Yang kedua, korang juga perlu kena ada property release, iaitu borang kebenaran bertulis untuk satu-satu property ataupun harta lah orang kata. Contohnya gambar sebuah rumah, bangunan, artwork, graffiti, tattoo dan sebagainya. Okey, ini untuk gambar yang ada muka model dan property sahajalah. Kalau korang ambil gambar pokok kelapa, tak perlulah ada borang model release ataupun property release. Yang kedua, korang perlu ikut requirement untuk commercial photo, ialah tidak ada sebarang trademark, nama company dan logo. Yang ketiga, gambar mestilah tidak boleh ada intellectual property infringement. Contohnya kereta Hot Wheel lah, saya bagi contoh. Walaupun kat kereta Hot Wheel tu tak ada sebarang logo ataupun trademark, tapi dari segi design kita dapat tahu yang ia adalah gambar ataupun design Hot Wheel. So gambar macam ni kita tak boleh submit sebagai commercial. Dan yang keempat ialah lokasi ataupun objek ataupun event yang tidak restricted. Maknanya gambar kita tu bukanlah tempat-tempat yang dilarang, bukan objek-objek yang dilarang dan juga bukan event-event yang dilarang. Untuk editorial pula, gambar-gambar editorial adalah lawan bagi gambar komersial yang tadi. Gambar-gambar editorial tidak boleh digunakan untuk kegunaan komersial seperti penjualan, promote ataupun monetize produk dan perkhidmatan. Tapi editorial foto boleh digunakan untuk berita ataupun educational purpose. Editorial ni kita panggil sebagai documentary editorial. Gambar-gambar editorial boleh mengandungi logo, trademark, nama company dan muka orang tanpa sebarang model release. Media-media news ataupun berita seperti BBC, CNN, Astro Awani, Berita Harian dan sebagainya banyak menggunakan gambar-gambar stok untuk kegunaan berita diorang untuk menggambarkan cerita, event dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau korang ingat lagi beberapa tahun lepas ada isu bedak Baby Johnson dikatakan boleh menyebabkan kanser. Beberapa gambar bedak Johnson yang saya upload terjual di Shutterstock seperti yang dipaparkan dalam blog ataupun artikel dari Indonesia ini. Jadi gambar ini adalah kegunaan dokumentari editorial, bukan tujuan komersial. Ini adalah beberapa contoh gambar editorial yang boleh dijadikan panduan untuk korang. Gambar-gambar crowd of people, landmark yang ada logo, nama company, trademark dan sebagainya yang boleh dijadikan bahan-bahan newsworthy. Ada nilai berita ataupun dokumentari. Apa dia requirement editorial? Macam mana kita nak submit editorial? Gambar yang macam mana? Korang kena ada elemen ataupun konsep newsworthy story atau event. Tidak boleh ada subjek yang posing ataupun pergerakan yang diarahkan oleh fotografer. Contohnya gambar portrait yang tak ada sign model release tidak boleh dijadikan dokumentari editorial. Dan yang kedua, tidak boleh diedit yang berlebihan. Melainkan yang dibolehkan hanya cropping, exposure adjustment dan convert ke black and white. Dan akhir sekali, wajib menggunakan editorial caption format termasuklah lokasi, tarikh dan description penerangan yang berfakta ataupun factual. Walau bagaimanapun, gambar-gambar dalam event-event besar kita perlu ada press credential atau orang kata lesen pas masuk dalam event sebagai fotografer. Contohnya seperti perlawanan bola sepak, pertunjukan fashion, konsert, perlumbaan MotoGP dan lain-lain lah. Okey, sebagaimana yang saya sebut pada topik komersial tadi, toys ataupun mainan yang desainnya dikenali ramai seperti Hot Wheel, kita boleh masukkan dalam kategori yang ketiga, iaitu editorial illustrative. Topik pertama yang saya sebut tadi komersial, yang kedua editorial dan topik ketiga ialah editorial illustrative. Format untuk editorial jenis ni sama je lebih kurang dengan editorial yang biasa tadi. Cuma yang membezakan dengan editorial biasa ialah kita wajib letak perkataan illustrative
editorial dalam keyword korang. Basically editorial ilustratif ni bukan ada nilai newsworthy, bukan ada konsep berita, dokumentari, tapi editorial yang jenis ni adalah konten-konten secara kreatifnya menunjukkan satu-satu story dalam gambar ataupun menonjolkan sesebuah idea ataupun gambar konseptual. Editorial ilustratif ni masih ramai yang kurang faham, termasuklah saya sendiri. Pada awal saya main stock foto ni, ada yang ambil gambar air Coca-Cola dengan background putih contohnya. Gambar seketul Coke dengan white background tidak boleh dijadikan bahan editorial ilustratif, sebab pada gambar itu tiada penceritaan ataupun idea ataupun konsep. Kalau nak diterima, kita kena kreatif, tambah ais contohnya. InsyaAllah gambar akan diterima dalam kategori editorial ilustratif. Contohnya gambar mug ataupun cawan Starbucks saya ni. Kalau saya shoot gambar hanya mug ini semata-mata dengan white background, mungkin akan kena reject. So saya tambah biji kopi dan tambah lighting warna warm gitu. Nampak macam kita sedang menikmati kopi panas. Baiklah guys, saya rasa cukup dah kot penerangan saya mengenai commercial, editorial dan editorial ilustratif foto. Secara asasnya gambar-gambar komersial lebih luas lah penggunaan dia ataupun penjualan dia. Ia boleh digunakan untuk kegunaan komersial dan juga kegunaan editorial. Maksudnya gambar komersial juga boleh digunakan untuk isi-isi berita atau dokumentari. Maka penggunaannya lebih luas dan kemungkinan untuk lebih banyak sale tu ada. Manakala editorial pula, penggunaannya terhad, tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Contohnya gambar mug saya tadi tu tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Contohnya saya print gambar tu dekat t-shirt, lepas tu saya buat jualan t-shirt tu dekat orang lain. Itu tidak boleh. Editorial hanya digunakan untuk kegunaan newsworthy, berita atau hanya artikel-artikel berbentuk educational. So, kita boleh simpulkan kat sini kegunaan editorial foto itu lebih sempit berbanding komersial. Dan ada lagi salah faham yang saya terbaca dalam media sosial. Saya tidak berniat untuk memburukkan siapa-siapa. Ini adalah untuk tujuan pendidikan dan menjawab salah faham mengenai topik komersial dan editorial ni. Gambar pertama, ada seseorang bertanya dalam grup stok foto, kenapa gambar pokok tumbang dia tak diterima di Shutterstock? Sebenarnya saya sendiri confused kenapa gambar pokok tumbang ni Shutterstock reject. Sepatutnya kalau tak ada muka orang ataupun logo ataupun trademark dalam gambar, boleh je submit as commercial. Cuma kalau korang kena pada situasi macam ni, korang boleh cuba submit lagi sebagai commercial. Cuma yang menarik perhatian saya ialah ada orang yang komen, kalau tempat terkenal, tempat tumpuan orang ramai kena tick editorial. Komen bro ni tak salah, betul lah tu. Kalau satu-satu tempat tu ada nampak landmark tumpuan orang ramai, kena tick editorial. Cumanya bila kita tengok balik gambar pertama ni, ia bukan landmark tumpuan orang ramai, bukan tempat pelancongan, tak ada muka orang, tak ada logo trademark ataupun nama company, hanya sebatang pokok yang tumbang. Kenapa nak kena tick editorial? Tak perlu. Okey, gambar kedua, gambar yang lebih kurang sama, iaitu pokok tumbang. Pertama sekali, kenapalah pokok tumbang nak kena letak editorial? Hai. Okey, kita baca komen kat sini. Tumpang tanya, gambar macam ni memang caption kena letak tarikh and location macam tu ke? Kalau untuk vacation dan travel kena letak senang nak approve. Allahu Akbar. Senang nak approve. Okey. Editorial, SS letak syarat wajib format macam gitu. Yang ketiga, gambar macam batang pokok tak perlu editorial, kecuali di pokok tu ada tulisan-tulisan. Itu pun boleh heal ataupun clone stem, menghilangkan tulisan. Betul. Komen ni betul daripada bro Muhammad Hafizuddin. Okey, nama ni saya akan sebut sebab dia sampaikan benda yang benar. Kemudian okey, si penanya pun tanyalah, oh ya ke kalau tak letak nama susah approve ya? Bukan sebab susah approve tak approve, kena identify dulu, kena tahu dulu gambar ni gambar komersial ke gambar editorial. First kali, gambar pokok ni tak ada nama.
tak ada nama, tak ada logo, tak ada trademark. So kita tak perlu submit sebagai editorial. Dan sekiranya ada nama lah kan dekat batang pokok tu diukir, contohnya Pokmat, korang sebenarnya boleh edit untuk hilangkan tulisan tu supaya korang boleh submit as commercial. Okey lah guys, cukuplah ini saja dahulu penerangan saya. Tok Penghulu aku Lamatiau suruh saya buat video mitos ataupun menjawab salah faham / ajaran sesat Microstock Part 2. Tapi pada pandangan saya elok lagi saya buat video-video asas Microstock macam ni supaya akan datang ada orang baru nak belajar pasal Microstock ni dapat manfaat dari video saya sekurang-kurangnya lah. Betul tak? Cuma saya akan rungkaikanlah beberapa masalah ajaran sesat ni di akhir video saya secara ringkas supaya kita semua dapat belajar sama-sama. Pastikan dapat ilmu yang sahih dulu sebelum kita ajarkan kepada orang lain. Kesian orang yang baru nak belajar kena scam dengan taktik MLM. Kena ingat ya tuan-tuan, Microstock bukan MLM, bukan skim cepat kaya. Bukan. Okeylah, saya harap video saya ni dapat membantu korang dan bermanfaat untuk semua. Kalau ada kawan-kawan yang masih tak faham macam mana nak bezakan editorial ke komersial ke, sharekan video ni kat kawan-kawan korang. Jangan lupa geng, tekan sikit butang like tu. Kasih like. Kalau korang nak tengok lagi konten-konten saya yang akan datang, tekan butang subscribe dan juga jangan lupa butang loceng tepi dia tu. So, majulah stoker Malaysia. Assalamualaikum. Yang kedua, korang juga perlu ada property list ataupun property like lah butang like tu. Like lah.